Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada malam ini mengenai dengan niat pada zakat, waktu niat tersebut dan bagaimana caranya. Perkara pertama kita lihat mengenai hukum niat pada zakat. Zakat seperti mana tuan-tuan sedia maklum adalah satu kefarduan daripada ibadat-ibadat fardu yang lain. Zakat juga ibadat fardu, tetapi bagi yang ada cukup haul dan nisabnya. Sama seperti solat, solat juga fardu, zakat juga fardu. Oleh demikian, niat adalah satu syarat di sisi kebanyakan di kalangan ulama fiqh untuk membezakan zakat dengan ibadat-ibadat yang lain. Sebab apa zakat kena niat? Kerana zakat ini berbeza dengan sedekah. Sedekah tak wajib, zakat itu wajib. Berbeza disuruh niat ketika zakat ini kerana zakat itu fardu, membayar kafarah. Tak kira kafarah sumpah, kafarah zihar, apa-apa kafarah juga fardu, wajib. Oleh yang demikian, kita dimestikan untuk berniat dalam membayar zakat kerana ia satu ibadat. Bila ibadat dituntut, disuruh untuk berniat, untuk membezakan antara satu ibadat dengan ibadat yang lain. Dalil dia sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat, hanya saja amalan-amalan itu dengan niat, iaitu menunaikan niat juga adalah satu amalan. Wa ada'uha amalun. Kerana niat ini adalah satu ibadat, tatanawwa' ila fardin wa naflin. Niat ini ada pelbagai. Ibadat sunat pun niat, ibadat fardu pun niat. Sebab apa ibadat fardu dan juga sunat kena niat macam semayang? Sebab apa sembahyang fardu kena niat, sembahyang sunat kena niat? Untuk membezakan antara sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat. Ulama tak berbeza pendapat sebenarnya mengenai dengan kewajipan niat pada pemberian zakat. Seseorang nak mengeluarkan zakat kena niat. Yang bercanggahan dengan pendapat majoriti di kalangan ulama ini adalah Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i kata tak perlu niat, dan dia tidak mensyaratkan niat pada pemberian zakat kerana mengkiaskan. Dia kiaskan, Imam Al-Auza'i kiaskan dengan apa? Dengan semua hutang-hutang. Hutang-hutang yang kita lunaskan tak perlu niat. Kita ada hutang dengan seseorang RM1,000, kita bayar RM1,000, tak perlu niat pun. Aku niat nak bayar hutang, tak perlu niat, bayar je. Jadi dia berhujjah, waliyul yatim wal majnun yukhrijuha anhuma wa laysa lahuma niyah. Dan dia berhujah juga penjaga kepada harta anak yatim dan juga harta orang gila. Orang gila contohnya ibu ayah dia mati, tinggal harta pusaka banyak, tapi dia tak boleh mengurus harta sebab dia gila, ataupun dia masih kecil dengan anak yatim. Bila cukup 1 tahun, cukup haul dia 1 tahun, maka penjaga harta anak yatim atau orang gila ini perlu mengeluarkan zakat dan tidak perlu niat. Ini pendapat Imam Al-Auza'i, berbeza dengan majoriti di kalangan ulama. Seperti itu juga Imam Al-Auza'i menyatakan sultan ataupun kerajaan boleh mengambil harta zakat daripada orang yang enggan membayar zakat dan tak perlu niat. Ini adalah Imam Al-Auza'i, pendapat dia. Manakala di sana ada majoriti, jumhur, majoriti di kalangan ulama, mereka menjawab dan berpendapat niat itu satu syarat.
untuk sahnya ibadat, termasuklah ibadat zakat. Dan majoriti di kalangan ulama mereka membuat perbezaan antara menunaikan hutang, melunaskan hutang dengan zakat. Kerana melunaskan hutang bukan ibadat. Itu tanggungjawab tuan-tuan yang hutang RM1,000 kena bayarlah balik kepada tuan yang hutang tadi. Itu bukan ibadat, itu tanggungjawab. Zakat ini adalah satu ibadat. Oleh yang demikian, gugurlah hutang biisqati mustahiqih. Hutang akan gugur dengan tuan punya hutang tadi menggugurkan hutang tersebut. Saya hutang dengan seseorang RM1,000, orang yang beri hutang kepada saya kata tak apalah, saya halalkan, maka gugur hutang tadi. Masa gugur tak, saya tak perlu bayar. Sebab apa tak perlu bayar? Hutang itu adalah berkait dengan tuan punya duit, tuan yang memberi hutang. Dia tak berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud tak berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya adalah bukan Allah Taala yang gugurkan hutang tadi, tuan tadi gugurkan. Tuan tadi kata tak payah bayar. Berbeza dengan zakat. Zakat ini hak Allah. Hutang hak orang yang si pemberi hutang. Zakat ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa waliyus sabi was sultan yanubani 'indal hajah. Penjaga harta kanak-kanak duit dia banyak, tambah-tambah anak artis baru umur 3-4 tahun dah berpuluh ribu dia dalam akaun dia. Jadi wajib zakat, cukup setahun wajib zakat. Siapa yang nak bayar zakat tu? Yang bayar zakat itu adalah wali, penjaga dia. Jadi seolah-olah penjaga dia berada pada tempat kanak-kanak tadi, dan dia kena niat. Walakin talzam al-wali an-niyah idza akhraja zakat as-sabi awil majnun. Bila penjaga, ibu bapa dia ataupun penjaga adalah nak mengeluarkan harta kanak-kanak ataupun harta orang gila tadi, bila dah cukup haul dan juga nisab. Haul ini dah cukup setahun. Sebab zakat ni tak kena bayar, tak perlu bayar zakat kalau duit terlampau banyak. Dia kena ada syarat haul, cukup setahun. Tuan-tuan keluar KWSP contohnya, keluar RM100,000. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak kena bayar zakat lah. Sebab baru keluar, kena setahun dulu baru wajib bayar zakat. Tapi di sana ada pendapat contemporary, ulama contemporary dia kata kena bayar zakat terus. Sebab duit ni tak sampai sebulan boleh habis walaupun RM100,000. Beli ni semua ada. Last kali tak habis duit, nak bayar zakat macam mana? Tak perlu bayar zakat. Jadi sebab itu ulama-ulama yang contemporary ni kata, tak salah saya pendapat Yusuf Al-Qaradawi, kena bayar zakat lah. Keluar duit terus bayar zakat. Untuk langkah lebih selamat lah. Sebab duit ni memang tak pernah cukup. Kalau dapat, tak kira berapa bilion pun dapat, tetap terasa cepat, begitu cepat habis. Wa kadzalika yalzam as-sultan an-niyah. Sama juga kerajaan ataupun sultan, wajib diniat apabila dia mengambil zakat daripada orang yang tak nak bayar zakat. Orang yang enggan bayar zakat, kerajaan ada hak paksa dia ambil daripada harta zakat dia berapa portion, berapa 2.5%, boleh ambil, boleh rampas. Itu pun dia kena niat. Sultan tu kena niat. Itulah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Wa kharaja an ishtiratin niyyah lizakah ma idza tasaddaqa bi jami'i malihi tatawwu'an wa lam yanwi bihi zakah. Di sisi ulama Hanafi dia sedikit berbeza tau. Dia kata apa? Seseorang yang mana apabila dia sedekah semua harta dia banyak, dia sedekah semua,
Bukan zakat, sedekah. Walam yanwi bihi zakah. Dalam tu ada portion zakat sebenarnya. Sebab dia sedekah semua. Dia tak asingkan yang mana zakat. Semua sedekah semua sekali. Ataupun walam yanwi bihi zakah aw lam yanwi aslan la zakata wala ghairaha. Sama ada dia tak niat zakat ataupun memang asalnya tak wajib zakat, maka saqata anhu al-fardu istihsanan 'inda al-Hanafiyah. Ulama Hanafi kata gugur kefarduan zakat bagi dia sebab dia sedekah semua harta dia, istihsanan. Sebagai istihsan, dia anggap perkara tu baik, sedekah semua harta. Berdasarkan pendapat ini juga, lau kana lahu dain ala faqir, kalaulah dia memiliki dia ada duit, dia bagi hutang kepada seorang fakir, orang miskin, dia bagi hutang. Contoh, dia bagi hutang RM1,000, fa abra'ahu anhu, kemudian dia halalkan hutang tadi, saqata zakatul mablagh al-mubri anhu sawa'un nawabihi an zakat aw lam yanwi li'annahu kal halak. Sama ada dia niat zakat ataupun tidak, maka dikira gugur zakat daripada dia. Ini pendapat dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, contoh saya duit banyak, saya bagi hutang mungkin 3-4 ribu kepada orang miskin, kemudian saya kata saya halalkan lah. Bila halal tu dikira, tak kira saya niat zakat ataupun tidak, yang 3,000 saya bagi pinjam tadi kira halal. Saya tak kira lah saya niat zakat ataupun tidak, dikira zakat. Itu dalam mazhab Hanafi lah. Adapun kalau seseorang itu niat nazar ataupun dia niat perkara yang wajibnya lain lah, kafarah ke apa ke, wa dafa'a jami'an nisab ba'da tamamil hawl, dan dia niat dan dia bayar semua nisab zakat tadi selepas daripada sempurna haul, cukup setahun, sahha amma nawahu wa dhamina zakatun nisab, maka sah apa yang dia niat, maka terkandung dalam tu zakat sekali. Walau tasaddaqa bi ba'dihi, kalau dia sedekah sebahagian, maka tak gugur zakat. Ma tasaddaqa bihi fayajibu zakatu wa zakatul baqi. Contohnya dia ni ada nazar, mungkin dia nazar nak bagi orang miskin RM5,000, ataupun dia ada kafarah yang lain, kafarah mungkin kafarah zihar, ataupun kafarah sumpah kena bagi orang miskin makan apa, pakaian ke apa ke, dan dia bagi tadi jumlah dia sama jumlah dengan nisab zakat, dengan syarat zakat tadi dah berlalu haul dia setahun, dah cukup setahun, maka dia kata, ulama Hanafi kata sah amma nawahu, apa yang dia niatkan, dan terkandung zakat, nisab zakat dalam tu sekali. Kalau dia bayar tak cukup, contohnya zakat RM5,000, dia baru bagi RM2,000, maka dia akan top up RM3,000 lagi. Manakala ulama mazhab Syafi'i, dia berpendapat law tasaddaqa bi jami'i malih wa lam yanwi bihi zakata lam tujzi'hu. Kalau seseorang itu dia bersedekah semua harta dia tapi tak niat zakat, maka hukumnya adalah tak sah. Tak sah apa? Zakat tu tak jadi. Dia mesti kena niat. Itu mazhab Syafi'i, berbeza dengan mazhab Hanafi. Tak kira lah semua akaun bank kosong, zero, tak ada apa, tinggal RM10 dalam tu. Sebab itu wajib kena tinggalkan. Yang lain tak ada apa, dia bagi orang miskin semua sekali. Masalah dia niat ke tak niat zakat, dia tak niat, maka tak dikira zakat. Li'annahu lam yanwi bihil fardha, kerana dia tak niat fardu. Dia tak niat fardu, dia kena niat fardu lah, kena niat zakat. Kama law kana alaihi fardu salah, sama juga hukumnya seperti semayang.
seseorang semayang sunat, fa shalla mi'ata salatin nafilah, 100 rakaat semayang sunat, tapi tak niat rukuk yang i'tidal sujud, rukuk yang i'tidal sujud, tapi tak niat semayang pun, maka 100 rakaat ni tak sah. Letih je. Sebab apa? Ibadat fardu ataupun sunat ni dia kena niat lah. Itu tak ada khilaf di kalangan ulama. Perkara yang kedua kita nak bincangkan adalah mengenai dengan waktu niat dalam pemberian zakat. Bila waktu niat dia, ulama berbeza pendapat mengenai dengan waktu niat zakat ni. Taba'an lil ahwali salasa al-mumkinah lin niyah, mengikut kepada situasi yang 3 yang memungkinkan untuk niat. Seperti mana perbahasan dalam bab taharah, bab berwudu, bersuci, dalam bab solat. Kita lihat perkara pertama, dia ada 3. Perkara yang pertama adalah wajib mengiringi niat zakat ketika membayar zakat. Ketika tuan-tuan beri duit zakat, niat. Yang salam, zakat fitrah, salam semua tu, doa tu, itu semua bukan wajib, itu sunat je. Yang wajib dia niat. Tuan-tuan niat, okey. Wajib sertai niat zakat ketika menunaikan zakat. Wa huwa al-aslu qiyasan 'ala as-salah, dan hukum ini sebenarnya adalah qiyas kepada semayang. Sebab semayang ibadat juga, zakat pun ibadat. Bila semayang ibadat, zakat ibadat, sembahyang kena niat, zakat pun kena niat, sebab dia ibadat. Berdasarkan pendapat ini yang kata wajib iringi niat zakat ketika menunaikan zakat, ini pendapat ulama Hanafi. Berdasarkan pendapat ini dan juga satu pandangan yang tak kuat dalam mazhab Syafi'i, hukumnya wajib iringi niat ketika membayar zakat. Sebab apa? Sebab zakat tu ada satu ibadat, dan syarat ibadat mesti niat. Dan asal pada niat itu adalah al-iqtiran, seiring dengan perbuatan. Niat seiring dengan amalan, dengan perbuatan amalan. Niat seiring dengan ibadat tu. Fatajibun niyyah 'inda daf' lil asnaf al-mustahiqqah aw lil imam walau hukman. Maka wajib dia niat zakat ketika mana dia beri kepada asnaf yang miskin, ataupun ketika bagi ke baitul mal, bayar kepada kerajaan duit zakat, pusat pungutan zakat, dia bayar tu dia kena niat. Itu yang penting. Gambaran niat hukmiyah, ada niat hukmiyah dari segi hukum je niat, gambaran niat dari segi hukum. Kama law dafa'a bila niyah, seperti mana seseorang itu bagi tanpa niat. Dia bagi duit zakat tapi tak ada niat. Summa nawaz zakah, kemudian dia niat zakat. Dia bagi tak niat zakat, bagi duit, dah bagi baru niat zakat. Wal mal mazala fi yadil faqir, dan harta tadi, duit tadi masih lagi di tangan fakir miskin, dalam pemilikan dia maksudnya. Wa kama law nawa, seperti mana kalau seseorang itu niat ketika memberinya kepada wakil. Saya nak bayar zakat tapi saya suruh orang lain bayarkanlah, saya bagi duit kat dia, suruh dia bayarkan kepada orang-orang kampung sini yang miskin, orang-orang flat sini yang miskin, contoh. Saya nak bayar zakat, saya bagi kepada seseorang, wakil saya lah. Kemudian dia pula serahkan apa? Zakat dari duit tadi kepada orang lain lagi. Dafa'aha al-wakil bila niyah. Kemudian wakil tadi serahkan duit zakat tadi kepada orang yang berhak, iaitu asnaf, tanpa niat. Adakah harus? Maka hukumnya adalah harus. Dua gambaran ini telah menyebut akannya oleh ulama Hanafi, hukumnya harus. Sebab apa? Sebab apa harus? Gambaran pertama, dia bagi zakat tapi tak niat, lepas bagi tu baru niat, tapi duit tadi masih ada dalam pemilikan dia lah, itu sah dalam mazhab Hanafi. Gambaran yang kedua, seseorang niat
ketika saya niat zakat, ketika saya beri kepada seorang wakil untuk dia berikan kepada asnaf. Wakil saya beri kepada asnaf, dia tak niat apa-apa pun, hukumnya harus sebab saya dah niat. Itu dua pendapat ini dalam mazhab Hanafi, hukumnya harus. Au kama idza adda darahimahu wa akhraja ma yajibu fiha wa lam yulahid anna hadha al-makhraj zakah walakinnahu law su'ila ma yaf'al la ajaba anna hadha zakata malihi ajza'ahu amma law kanat 'adatuhu an yu'ti zaidan kull sanah dinaran masalan falamma a'tahu law nawa ba'da daf' az-zakah lam yasih kama qala al-malikiyah. Apa dia? Kalau dia keluar, dia asingkan satu duit, dia tak niat zakat, cuma ditanya kepada dia, ni duit apa ni? Maka dia jawab, inilah zakat harta dia, maka itu sudah cukup. Yang orang tanya, ni duit apa ni? Duit zakat harta dia. Dia tak niat tapi dia sebut, itu dah cukup. Kalau secara kebiasaan dia bagi duit, contohnya kepada seseorang, orang A ni, dia bagi duit, dia bagi setiap tahun, dia akan bagi, contohnya dia bagi 5 dinar setiap tahun, banyak lah. Tiba-tiba satu kali tu dia bagi kepada orang A ni 5 dinar, dan dia niat selepas daripada dia bagi, dia niat zakat, maka tak sah di sisi ulama Maliki, sebab dia dah memang adat dia setiap tahun dia akan bagi. Tiba-tiba tahun tu dia dah bagi macam biasa, baru nak niat zakat, maka tak sah di sisi ulama Maliki lah. Perkara yang kedua, pendapat yang kedua mengenai niat, gambaran yang kedua ataupun kita situasi yang kedua dalam niat ini, iaitu harus mengkedepankan niat, mendahulukan niat berbanding dengan membayar zakat kepada orang lain. Dikiaskan dengan puasa lah. Puasa, tuan-tuan tengok, kita puasa azan subuh, niat puasa. Azan subuh bukan niat puasa, azan subuh dah start puasa, tak boleh makan minum dah. Niat tu bila? Niat tu bukan azan subuh, niat tu sebelum azan. Tak kira lah malam tadi ke, tengah malam ke, tengah waktu pagi pukul 3-4 pagi ke, yang pentingnya sebelum azan subuh niat. Niat dulu baru puasa. Tak boleh niat sekali dengan puasa, tak sah untuk puasa fardu lah. Situasi kedua ini, ulama menyatakan boleh bayar zakat, niat zakat, kemudian baru bagi. Ini duit zakat, kemudian jumpa asnaf bagi. Boleh. Wa dzalika idza nawaha inda daf' ila al-wakil. Apabila dia niatkan zakat ini ketika memberikan kepada wakil. Aw inda azli miqdari zakat al-wajib, ataupun dia asingkan kadar zakat yang wajib, walaupun tak bagi lagi tapi dah niat dah, dia dah asingkan dah. Wa dzalika li anna daf' yatafarraq fa yataharraj bi istihdar an-niyyah inda kulli daf'. Dan rasa susah sebenarnya setiap kali jumpa asnaf yang miskin nak niat. Tuan-tuan pergi tempat orang asli ke, tempat mangsa-mangsa banjir yang habis harta benda mereka tenggelam banjir, tuan-tuan pergi, setiap kali bagi duit niat zakat susah lah. Nak setiap orang tu kena niat zakat susah, walaupun mulut tak sebut, nak niat dalam hati susah juga, kadang-kadang terlupa. Faktafa biwujudiha halatal azal taysiran kataqdimin niyyah fi saum. Ulama kata memadai ada niat ketika mana dia asingkan. Contohnya dia kata, aku nak berikan kepada mangsa banjir ni RM20,000, ni duit zakat aku, tak asing dah. Sampai kat mangsa banjir ataupun tempat orang asli yang miskin semua, bagi je, tak perlu niat dah, sebab kita dah niat dah asing duit dah sebelum tu. Dan inilah sebenarnya pendapat dalam mazhab Hanafi, Maliki dan juga ulama-ulama Syafi'i kita berpendapat sedemikian. Itu pendapat yang kuat dah di sisi ulama Syafi'i. Boleh. Seperti itu juga ulama Hambali, dia mengharuskan
mendahulukan niat dulu, alal ada bizamanil yasir. Tapi dia kata jangan lama sangat, jangan jauh sangat lah. Jangan dah asing dah duit, dah niat ni duit zakat, bayarnya bila? Minggu depan. Bayarnya bila? Bulan depan. Lama sangat. Dia tempoh sekejap. Contohnya dia asingkan duit, lepas sejam dia pergi jumpa orang miskin, dia bagi. Tapi dia tak niat zakat. Tapi dia dah asingkan tadi, dia dah niat zakat, itu boleh. Cuma jangan lama sangat lah. Jangan dah asingkan duit tu dah niat dah, tetapi nak bagi kepada asdaf tu tunggu sampai sebulan 2 bulan. Dalam mazhab Hanbali tak dibenarkan. Mazhab kita tak apa, yang penting dah asing, lepas berapa bulan nak bagi pun tak apa. Wa ajaza zahiriyah taqadduma an-niyyati 'ala ad-daf'i bi syarti istihdar an-niyyah ila waqti ad-daf'. Fa in 'azabat 'an balihi walau waqtan yasiran lam tasihha. Ulama zahiri, Daud al-Zahiri ni, dia mengharuskan dahulukan niat, lepas tu baru bagi duit zakat, dengan syarat dia hadirkan saja niat ketika mana waktu beri. Waktu nak bagi asnaf kena hadir. Macam niat juga lah sebenarnya. Macam niat juga sebenarnya. Kesimpulan dia, pendapat kedua ini dahulukan niat, kemudian barulah bayar zakat. Ulama Syafi'i kata boleh, dan pendapat majoriti pun ulama mengatakan boleh. Situasi yang pertama tadi dia kata wajib sertai niat tadi wajib ada ketika kita serahkan duit zakat. Jadi pendapat ini pendapat ulama Syafi'i, tapi pendapat tak kuat lah, dan dipegang oleh ulama Hanafi. Situasi yang ketiga adalah ta'akhkhuru an-niyyati ila ma ba'da al-ada, lewatkan niat selepas dah bayar zakat. Bayar zakat semua, lepas tu baru niat yang tadi tu zakat. Situasi ketiga ni, walam yaqul bihi ahadun, tak menyebut seorang pun di kalangan ulama mengenai isu masalah ini, iaitu dia bayar dulu baru niat zakat. Dia dah bayar berapa ribu dah, kemudian baru niat zakat. Melainkan ulama-ulama Hanafi ada menyatakan perkara ini inda tahririhim, ketika mana mereka tapisan mereka bagi masalah harus niat hukmiyah, harus niat masalah hukmiyah. Macam mana tu? Iaitu lau dafa'a bila niyah, dia bayar zakat tapi tak niat, kemudian dia niat zakat, wal mal ma zala qa'iman fi yadil faqir, sedangkan harta tadi masih dalam pemilikan dalam pemilikan orang fakir tadi, walau ba'da ayyam, walaupun beberapa hari, fa innaha tujzi'ah, maka sebenarnya itu sudah membadai. Ulama dalam mazhab Hanafi dia menyebut isu ini, masalah ini, iaitu seseorang yang bayar zakat tapi tak niat, kemudian baru dia niat zakat. Tetapi harus diingat harta tersebut masih lagi dalam pemilikan orang fakir, walaupun lepas beberapa hari, maka lepas beberapa hari baru niat, maka hukumnya sah dalam mazhab Hanafi. Bi khilafi ma idza nawa ba'da halaki, berbezalah kalau dia niat zakat selepas harta kat orang fakir dah habis, hilang dah, habis dah. Contoh dia bagi hari ni 5,000, lepas 2 hari habis 5,000 ringgit tu, orang miskin tu belanja, kemudian baru dia nak niat, baru dia nak niat zakat, maka tak sah. Maksud daripada harta tadi berada di tangan fakir, iaitu pada pemilikan dia. Kita lihat
kesimpulan dia, majoriti di kalangan ulama fiqh mereka sepakat, khilaf, berbeza dengan Imam Al-Auza'i. Apa dia? Majoriti ulama kata, dia kata wajib niat ketika membayar zakat, dan mereka mensyaratkan niat tersebut sama ada berserta ketika mana membayar zakat, sertakan niat, dan mereka mengharuskan mendahulukan niat. Ketika dia asing-asingkan duit, ni duit zakat, maka harus dahulukan niat. Ataupun ketika mana mewakilkan orang lain untuk bayar zakat dia, boleh dia dah diniat awal ketika itu. Wa ajazal hanabilah, ulama-ulama Hambali mengharuskan taqdimuha, iaitu mendahulukan niat membayar zakat, tapi dengan syarat lepas niat kena bayar zakat, tapi jangan lama sangat. Seperti itulah ulama-ulama fiqh, mereka sepakat harus taukil, mewakilkan orang lain untuk menunaikan zakat, dengan syarat niat itu daripada muwakkil ataupun muaddi. Sama ada niat daripada muwakkil ataupun muaddi, ai sahibul mal. Saya nak bayar zakat, saya suruh orang A ni bagi duit dekat dia, saya wakilkan dia cari orang miskin bayar zakat. Saya niat pun boleh, orang yang saya wakilkan tu niat pun boleh, dua-dua boleh. Falau nawa, kalau seseorang itu niat ketika mana menunaikan zakat, ataupun ketika mana memberikan duit tadi kepada wakil dia supaya serahkan kepada yang berhak, asnaf. Di sisi ulama Hanafi dan juga Syafi'i, kalau dia niat ketika bayar ataupun ketika mana dia berikan kepada wakil dia, ataupun qabla al-ada, sebelum dia menunaikan, sebelum apa? Dia tadi dia kata dia niat indal ada ataupun ad-dafa' lil wakil, ketika bayar zakat dia niat, ataupun dia bagi duit kepada wakil untuk bayarkan zakat untuk dia, dia niat. Okey, di sisi ulama Hanafi dan juga Syafi'i, dia kata ketika itu boleh, ketika bagi zakat niat, ataupun ketika bagi kepada wakil dia niat pun boleh, ketika bagi ataupun sebelum bagi. Sebelum bagi ini di sisi ulama mazhab Hambali, dia kata bagi tapi dalam waktu sebelum tu niat, kemudian bagi zakat, tapi dalam tempoh waktu yang singkat. Aw 'inda al-'azl dalam Malikiyah wal Hanafiyah wal Syafi'iyah, thumma addaha al-wakil ila al-faqir bila niyyah jaza. Kemudian orang, saya dah wakilkan kepada wakil saya bayar zakat, saya dah niat, maka wakil saya tak perlu niat lagi. Lianna tafriqat az-zakah min huquqil mal, kerana pembahagian zakat ini daripada hak-hak harta, pembahagian zakat daripada hak-hak harta, maka haruslah dia mewakilkan untuk menunaikan zakatnya, seperti mana hutang-hutang anak Adam. Hutang, tuan-tuan boleh wakilkan, bayarkan, saya bagi 10,000, bayarkan hutang saya hutang dengan seorang ni, boleh? Atau tuan-tuan nak bayar sendiri pun boleh. Harus mewakilkan untuk pembayaran hutang. Zakat pun sama, boleh mewakilkan. Walil wakil an yuwakkila ghairahu bila iznin. Kemudian wakil yang saya wakilkan dia tadi, dia pula boleh mewakilkan kepada orang lain untuk bayar hutang bagi pihak saya. Wakil atas wakil boleh. Walau nawal wakil walam janwil muwakkil lam yajuz. Kalaulah apa dia nawal wakil, orang yang saya wakilkan tu tadi dia niat, orang yang saya wakilkan bayar zakat, jadi dia niat
untuk zakat ni dia niat, tapi saya tak niat sedangkan zakat saya, maka tak boleh. Li'anna al-fardha yata'allaqu bih, kerana fardu zakat tu berkait dengan saya, bukan berkait dengan wakil saya. Wal ijza' yaqa'u anhu, dan memadai, memadailah zakat jadi bagi pihaknya. Jadi zakat jadi boleh sah dengan syarat saya kena niat je. Wa in dafa'aha ila al-imam nawiyan wa lam yanwi al-imam hala daf'iha ila al-fuqara jaza. Kita bagi kepada Baitul Mal duit, kita dah niat, dia bagi kepada orang miskin tak niat, tak apa. Berbeza dengan seseorang yang berhak mencuri harta zakat, maka tidak memadai kerana tiada niat. Kerana syarat niat di sisi ulama, di sisi mereka, iaitu ulama Maliki, di sisi mereka adalah antakuna inda azliha atau daf'iha. Jadilah ketika mana diasingkan duit tadi untuk beri kepada asnaf, ataupun ketika bayar, baru niat. Tapi bila mana dia curi harta tu walaupun dia berhak, maka tak memadai kerana tak niat. Syarat nak jadi zakat orang tu kena niat. Kalau tuan-tuan tengok dia dah asingkan duit, tuan-tuan ambil dulu, curi duit zakat dia, tak sah, tak boleh, tak memadai. Kerana apa? Kerana tuan tu tak niat lagi. Dia kena tuan tu niat dulu. Okey. Sifat niat pada zakat. Niat pada zakat. Okey. I'ta'ul mal lil ghairi min ghairi muqabil, memberi harta kepada orang lain tanpa ada balasan. Itu maknanya zakat. Itu niat pada zakat. Tuan-tuan beri zakat, tuan-tuan tak harap apa-apa pun daripada orang miskin tadi. Jangan pula aku bagi zakat tapi kena jadi staf aku, kerja dengan aku. Itu bukan zakat. Qad yakunu zakah aw sadaqah aw hadiyah aw hibah. Kadang-kadang pemberian harta kepada orang lain boleh jadi zakat, boleh jadi sedekah, boleh jadi hadiah, boleh jadi hibah. Justru itu seseorang itu mesti niat ketika pemberian tadi, ta'yinkan nak hibah ke nak zakat, supaya terbeza dengan benda lain. Kalau dia bagi hadiah tak apalah, hadiah tu maknanya dia tak nak apa-apa, bagi hadiah. Tapi kalau dia bagi zakat, kena tepat pada orangnya. Orang tadi kena susah, asnaf. Kalau orang senang tak boleh. Hadiah tak apa, orang kaya boleh terima. Walakin kaifa yakunu ta'yin wa hal yahtaju li niyatil fard. Jadi bagaimana kita nak tahu, nak tentukan ni, adakah perlu kepada niat fardu zakat ni? Itu persoalannya. Jadi masalah ini sebenarnya masalah yang kita dah bincang dah tadi. Sama seperti sembahyang, memang wajib niat untuk membezakan dengan sembahyang fardu, sembahyang sunat. Begitu juga dengan zakat, sedekah sunat dan sedekah fardu. Sedekah fardu tu, sedekah wajib adalah zakat. Mazhab yang empat, Syafi'i, Hanbali, Maliki dan juga Hanafi, dia kata apa? Mereka sepakat ala annahu innawa zakata malihi kafathu wa sahhat li'annaha la takunu illa fardan. Mazhab yang empat kata mereka sepakat sekiranya dia niat zakat hartanya, maka memadai dan sah. Dia bayar zakat, dia niat ni zakat harta dia, sah, memadai. Sebab bila dia niat zakat harta, bermaksud tak jadi dah zakat melainkan fardu. Zakat tu fardu. Kalau sunat tak panggil zakat.
wa inna wa fardha malihi sahha 'indal jami' illa Syafi'iyah. Sekiranya dia niat fardu harta dia, sah di sisi semua ulama melainkan ulama Syafi'i. Kerana ulama Syafi'i kata termasuklah di dalam fardu itu nazar, kafarah dan selain daripada keduanya. Jadi ulama Syafi'i kata kalau dia niat dia niat fardu harta dia niat sedekah fardu, ulama semua kata sah, melainkan ulama Syafi'i kata sah. Sebab apa? Sebab kalau dia niat fardu pun, fardu ni bukan zakat saja. Kalau dia nazar memberi sedekah menjadi wajib sedekah tadi. Kalau kafarah zihar ke, kafarah sumpah ke, kafarah tak dapat menunaikan sumpah ke, jadi semua itu kena bayar. Semua tu kena bayar apa? Kafarah. Itu wajib juga. Wa inna wa sadaqata malih, kalau dia niat sedekah harta dia niat sedekah harta aku ni, niat sedekah, lam yasihat, tak sah di sisi semua ulama. Kerana sedekah kadang-kadang jadi dia fardu, kadang-kadang jadi sedekah tu sunat, maka tak memadai semata-mata sedekah. Sedekah umum, sedekah, maka tak boleh kita katakan dia ni sedekah fardu ataupun sunat. Sebab sedekah ni ada dua, sedekah sunat, sedekah biasalah. Sedekah fardu tu zakat. Sekiranya dia niat zakat dan juga sedekah biasa, sedekah sukarela, volunteer, waqa'a 'ani zakah ala qaulin 'inda al-Hanafiyah, satu pendapat di sisi ulama Hanafi, dia kata jadi zakat. Sebab dia niat dua, zakat dan juga sedekah biasa. Dan pendapat mazhab yang lain selain ulama Hanafi, dia kata apa? Taqa'u 'inda at-tatawwu'. Jadilah zakat tadi adalah zakat sunat, sedekah sunat. Sedekah sunat, bukan sedekah wajib zakat, bukan. Sebab apa bukan? Sebab apa bukan? Sebab dia niat dua-dua sekali, niat zakat dan niat dengan sedekah sunat. Ulama Hanafi kata tak apa, jadi waqa'ani zakah, zakat tu sah jadi. Tapi mazhab yang lain selain daripada Hanafi, dia kata tak boleh. Okey, dia jadi dapat pahala-pahala sunat, bukan pahala fardu. Cukup sekadar itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.